عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والثناء لله عز وجل، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا الله إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم صل صلاة جلالك وسلم سلام جمالك على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واكشف اللهم من نورك كما غشيت سحابة التجلية، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amin. Yang dihormati Disipi Datuk Pahlawan Azizi bin Mat Arif, Timbalan Ketua Polis Perak, merangkap pengurusi Surau Al-Falah IPK Perak. Yang dihormati SSC Luqman bin Abdul Rahman, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak. Yang dihormati SCP Muhammad Zamzuri bin Muhammad Isa, Ketua Jabatan Integriti dan Kepatuhan Standar Perak, merangkap pengurusi dan kuasa program pada hari ini. Yang dihormati semua ketua jabatan atau wakil pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai polis dan pegawai-pegawai awam kontijen Perak, usia tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Tidak lupakan kepada Fadilatul Ustaz Azli selaku pembaca, selaku yang mengetuai pembacaan surah Al-Insan pada pagi yang penuh dengan barakat. Pertama, kita zahirkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam surau ini. Bagi permulaan untuk kita mentadabbur ayat, ingin saya nyatakan kepada semua bahawa paling tidak ketika kita berinteraksi dan menyantuni Al-Quran, kita akan melaksanakan 5 perkara. Pertama, kita baca Al-Quran. Yang kedua, kita cuba untuk meneliti terjemahan Al-Quran. Yang ketiga, kita cuba menanggapi tafsir Al-Quran. Yang keempat, kita cuba tadabbur tentang sesuatu ayat itu. Dan yang kelima, kita cuba beramal dengan Al-Quran. Betapa indahnya keberadaan kita dalam rumah Allah, kerana Allah memuliakan kita untuk berada di bulan yang mulia. Allah memuliakan kita untuk membaca kalam yang mulia. Allah memuliakan kita untuk berada dengan mereka-mereka yang mulia, mudah-mudahan di sisi Allah. Maka kemuliaan itu bercampur baur dengan sesuatu aktiviti, masa dan waktu serta tempat. Mudah-mudahan juga ia akan menghasilkan impak kemuliaan kita ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita sudah membaca, bibir kita menjadi saksi atas pembacaan ayat dalam suratul Insan. Kita punya mulut, kita punya lidah. Mulut dan lidah sama sekali tidak menjamin seseorang itu boleh menukilkan ayat Allah.
melainkan kerana keberkatan mulut, kerana keberkatan lidah, maka kita membaca ayat-ayat Allah yang bukan sedikit ganjarannya. Satu huruf kita akan mendapat ganjaran 10 pahala. Apatah lagi dibaca dalam bulan yang diturunkan Al-Quran, yakni bulan Ramadan Al-Mubarak. Di hadapan tuan-tuan, Suratul Insan. Suratul Insan ada 31 ayat. Dan surah ini adalah suatu surah kesukaan baginda Nabi yang dibaca pada solat subuh di hari Jumaat. Yang ulama menyebut tidak wajib pada setiap Jumaat pembacaan surah Al-Insan yang mengiringi surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Maknanya surah ini harus dibaca secara lengkap. Jika kita membaca pada rakaat yang pertama Alif Lam Mim As-Sajdah, maka surah ini dibaca pada rakaat yang kedua, bagi mendapat pahala sunnah. Oleh yang demikian, apabila kita cuba mentadabbur ayat ini, surah ini, kita mendapati 31 ayat secara bukan memperihalkan berkaitan dengan balasan yang baik yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka di dunia. Yang kedua, secara bukal surah ini juga menceritakan tentang balasan buruk yang akan diterima oleh para pendusta agama dan para pengingkar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Dan dalam surah ini juga memperihalkan tentang arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, agar tetap konsisten dengan sabar, konsisten dengan sifat sabar, yang semua orang tahu bahawa sabar itu adalah aksesori yang paling bernilai dalam diri seorang mukmin. Bayangkan jika seorang mukmin kehilangan sifat sabar, sudah barang pasti akan menggugurkan huruf akhir sendiri. Keempat, bahawasanya dalam surah ini memperihalkan tentang penetapan Allah bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rekaan, bukan rekayasa manusia, tetapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, galakan kepada Nabi, kepada para sahabat dan umatnya supaya memperbanyakkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam sesi tadabbur kali ini, saya hanya memberikan fokus kepada 5 perkara sahaja, supaya nanti selebihnya ada kerja rumah untuk kita meneliti semula ketika kita selesai daripada tugasan ini. Cuma dalam 5 perkara ini saya cuba untuk menarik perhatian datuk-datuk dan tuan-tuan semua para tetamu Allah. Bila kita berada di hadapan Al-Quran, perkara pertama yang kita harus faham dan kita ingat bahawa istimewanya Al-Quran ini, lihat sahaja sudah pahala. Belum lagi anda membacanya, menelitinya, menyingkapnya, mentadabburnya, mengamalkannya, melihat sahaja sudah dikira pahala. Ada 5 pandangan antaranya yang kita tengok akan dapat pahala. Masya Allah. 1, kita melihat Al-Quran, lihat sahaja sudah dapat pahala. Melihat contoh. Walaupun ulama kata lihat yang genuine, ada pun yang gambar-gambar ini mudah-mudahan lah dapat pahala, mudah-mudahan. Sebab itu kalau kita tengok
ulama-ulama salafun soleh dulu, mereka ketika melihat Kaabah, mereka paling. Mereka lihat lagi, mereka paling. Mereka lihat lagi, mereka paling, supaya dapat memvariasikan pahala yang banyak. Ketiga, melihat sumur Zam-Zam. Keempat, melihat wajah kedua ibu bapa. Bagi orang yang macam saya sudah yatim piatu, kita masih lagi ada ibu mertua. Ibu mertua pun sudah tak ada, cari lagi ibu mertua. Banyak lagi ibu mertua. Kalau ibu dan bapa cari jalan ganti. Dan yang kelima adalah, yang kelima, kita melihat wajah para alim ulama. Adapun Pak Ustaz seperti saya ini barangkali tidaklah mencapai standar yang kita cari. Baiklah. Ada 5 fokus yang saya nak ajak kepada tuan-tuan dan perempuan. Mari kita meneliti secara bersama, secara kolektif. Ketika kita berhadapan dengan suratul Insan, dengan harapan dan doa, mudah-mudahan dia memberi manfaat dalam setengah waktu yang singkat ini. Pertama, kalau kita meneliti suratul Insan atau disebut surah Hal Ata 'alal Insan, surah ini saya yakin bukan surah biasa. Ada yang sudah hafal. Surah menjadi mainan mulut tuan-tuan dan perempuan. Kalau di sekolah asrama, sekolah Arab dulu, surah ini pertama kali masuk di surah apa terus. Alhamdulillah, berkat hafalan itu mudah-mudahan dia memberi kebaikan kepada dia dan kedua ibu bapa yang mudah-mudahan. Baik. Kalau kita melihat surah ini, dia permulaan ayat sahaja sudah menarik perhatian kita kepada keadaan dulu kita tak ada. Kita pun tak tahu dari mana-mana kita datang. Dan Allah memperlihatkan bahawa dulu kamu, orang pun tak kenal kamu. Dulu kamu daripada tiada, dengan rahmat Allah, Allah mengadakan kamu dan Allah memberi ruang kepada kamu untuk kamu duduk menghirup udara hidup ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak mahu memperincikan hal yang sedemikian, cuma anak nak fokus kepada ayat yang kedua. Allah menyebut inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah. Kita selalu guna dengar, nampak, ganti nama kami. Sedangkan Allah itu tunggal. Kami itu litakzim, untuk membesarkan Allah. Allah gunakan nama kami, menunjukkan besar, hebat Allah. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia. Bermulanya dari air mani yang bercampur, daripada parti benih lelaki dan perempuan bercampur, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan yang telah ditentukan. Oleh itu maka kami jadikan dia, manusia itu, berkeadaan mendengar dan melihat. Secara konsensus kita bersepakat bahawa kita dan semua manusia dijadikan daripada air mani, daripada nutfah, air mani yang bercampur daripada benih lelaki, sperm lelaki dengan sperm perempuan. Kata ahli biologis, air mani kita ini, rincian kandungannya mempunyai nutrisi terdiri daripada gula, daripada protein, asam amino, mineral, vitamin, hormon, semua ada. Bila dia renung, rupa-rupanya material kita ini sifatnya bawahan, sifatnya rendah, sifatnya bawah. Yang memuliakan kita ini adalah roh yang datangnya daripada atas.
Semua orang kriterianya adalah bersifat bawah. Sebab itu sesuatu yang bersifat bawah dibawahkannya lagi dengan sesuatu yang dipanggil nafsu. Sebab itu kalau seseorang itu mengikut nafsu, standarnya terus menjunang ke bawah. Seseorang itu mulia dengan roh. Sebab itu Allah menilai seseorang based on roh dia. Sejauh mana dia berjaya memberi makan kepada rohnya dengan makanan yang baik, yang akan makbul diterima oleh Allah nanti di hari akhirat. Allah tidak menilai seseorang, wajah seseorang, ketampanan seseorang, kecunan seseorang. Allah tidak menilai. Allah tidak menilai kepada ketafan badannya. Allah tidak menilai kepada keperkasaannya, atau Allah tidak menilai kepada rupa bentuknya. Wallahu a'la wa a'lam, dikatakan bahawa kenapa rupa manusia berbeza, itulah menunjukkan kekuasaan Allah. Ada yang black, ada yang white, ada yang total black, ada yang total white, ada yang perak, ada yang orang perak kata sama, semua ada warna yang berbeza-beza. Saya yakin Datuk Timbalan akan faham orang kaki dia sama tu biasa warna mereka. Betul. Boleh tak? Tapi kami orang Kuala bulu kenek panggil samu. Samu ni warna macam anjing. So perbezaan itu menunjukkan kekuasaan Allah. Apa yang menjadi kata kunci pada ayat ini? Yang kedua, kata kuncinya ialah keberadaan daripada tiada kepada ada. Kemudian Allah uji kita dengan kewajipan-kewajipan. Tengok, kewajipan Allah kamu tunai ke tidak? Allah uji dengan kewajipan-kewajipan itu untuk melihat standar manusia. Sama ada dia menjadi hamba Allah yang baik atau tidak. Ada nak menyebut satu perkara. Kita ni, jika kita tahu tempat duduk kita sebagai hamba Allah, insya-Allah kita akan berjaya di dunia. Persoalan manusia ni, bila dia gagal untuk memahami status diri, maka dia akan terpesong jauh daripada kebenaran dan dia hanyut dengan kelekaan. Sebab itu hamba ni satu sifat yang mulia yang perlu ada pada diri manusia. Kerana dengan sifat hamba, pastinya dia akan mengetahui bahawa dia punya Tuhan yang wajib dia menunaikan tanggungjawab itu. Sebab itu apa status kita di dunia yang sementara ini, kita pasti akan tahu bahawa kita tetap hamba Allah. Kita kena tunaikan kewajipan kita kepada Allah. Teras-teras itu jangan tinggal. Dan jika dulu kita tinggal, ya benar, Allah izinkan kita masih hidup udara kehidupan ini. Jangan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan solat yang lama tidak diganti, dengan puasa yang lama yang tidak diganti. Ada seorang perempuan datang berjumpa dengan saya. Dia cerita kat saya, dia buka satu surat, dia kena bayar fidyah 19,000 Al-Fatihah. Perempuan, kerana dia meninggalkan puasa, dia haid atau uzur, dia tak ganti. 20 tahun dulu dia tak ganti. Dia ganti pula, dia tak ganti. Dia kata kat saya seolah-olah dia tak puas hati. Tak perlu kira 19,000. Dia kata, Ustaz, banyak sangat ni. Banyak 19,000. Saya tengok 19,000. Habis puan minta kurangan daripada saya tu. Kalau minta pengurangan kepada saya, diskaun saya boleh bagi sebab musim raya. Saya boleh bagi. Namun pengurangan yang saya bagi sedikit pun tidak memberi kesan kepada Allah. Moral, anda engkar perintah Allah, anda abai dan cuai terhadap tuntutan Allah,
Anda tak pernah mau sembahyang walaupun sekali anda gagal untuk memenuhi puasa dengan keadaan yang maksimum. Correct, silakan. Bagi Allah tidak pernah sekali pun berlaku kekurangan kepada kekuasaan Allah. Pendek kata, Allah tak pernah rugi pun kalau kita tak pernah sujud kepada Dia. Allah tidak pernah kurang pun nilai kehebatan dan kekuasaannya jika manusia seluruhnya tidak mahu beribadat kepada-Nya. Yang rugi adalah. So, nak sebut dalam ayat ini bahawa jika daripada tiada kita kepada ada, maka mimbabil aula, lebih aula bagi Allah mengadakan dan menghidupkan semula kita sesudah mati. Dulu tiada kepada ada, dan bila manusia mati, maka mudah bagi Allah menghidupkan manusia daripada mati kepada hidup semula untuk dihisab dan dibalas segala amalan. Allah menyebut dalam surah Luqman ayat 28. Kebetulan Tuan Luqman ada depan. Ada kena ketika Al-Fatih ni. Tuan Luqman ni isteri dia Kelantan. Isteri dia foreigner saya. Foreigner ke Chinese? Dan dalam surah Luqman ini, surah hamba Allah yang besar, Allah rakamkan. Allah kata, "Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidatin fa innallaha samii'un basir." Bagi Allah yang Maha Kuasa, soal menciptakan kamu semua daripada tiada kepada ada, dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati, tidak ada apa-apa sukarnya. Hanyalah seperti mencipta dan menghidup semula seseorang manusia saja. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha melihat. Baiklah, kita tengok ayat kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Allah kata sesungguhnya kami telah mengaturkan ciptaan manusia bermula daripada air mani yang bercampur, serta kami tetap memujinya dengan kewajipan. Oleh itu maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Soalan? Ya, anda bagi soalan, anda jawab. Kenapa dikhususkan? Allah menyebut sebutan berkeadaan mendengar dan melihat. Kenapa tak panca indera lain? Kenapa Allah sebut telinga dan mata? Pertama, dikhususkan sebutan itu kerana dua aksesori inilah yang paling bermanfaat untuk manusia. Aksesori. Dengan dengar, manusia menerima pemberitaan yang benar daripada Allah dan Rasul. Sebab itu antara dua dengan ini lagi penting. Yang paling banyak masuk ilmu melalui dua telinga ini. Sebab itu Allah sebut telinga dulu, lepas baru kata. Signifikannya adalah telinga paling banyak kemasukan ilmu dan telinga paling banyak untuk kita dengar seruan-seruan ke arah kebenaran. Kemudian Allah sebut mata juga kerana dengan mata lah kita melihat dalil kekuasaan Allah dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ketika umurnya 17 tahun, dia telefon ke pejabat, dia tanya, apakah saya ini wajib sembahyang Ustaz? Dia tak tanya lagi dia kata anak dia buta dan tuli, start umur 17 tahun. Apakah dia wajib bersolat Ustaz? Jawapannya wajib. Kerana dia buta dan tuli seusai dia balik. Dalam tempoh 2 tahun itu, jika dia gagal untuk belajar sembahyang dan gagal untuk belajar sesuatu yang wajib, dia dikira berdosa. Sekiranya sebelum daripada balik, dia benar. Sebab itu, telinga dan mata sesuatu aksesoris
seri yang paling bermanfaat untuk manusia. Ada satu kisah dalam YouTube, kisah dalam channel negara Arab. Ada kebetulan, tuan-tuan boleh buka. Seorang budak muda ditemu ramah secara langsung. Maka penemu ramah itu tanya kepada budak yang buta itu, apa kerja kamu sekarang? Dia kata, tak, hanya menghafal Quran. Macam mana kamu belajar Quran? Saya pergi ke rumah Syekh, jalan kaki, buta. Oleh kerana dia dah tahu, dia pergi balik insyaAllah selamat. Syekh penemu ramah itu bertanya kepadanya, mahukah adik sekiranya ada pihak-pihak nak menaja adik supaya dicelikkan dan dipulihkan mata daripada buta ini? Kata adik itu, saya tidak mahu. Terkejut. Kenapa? Tak nak ke tengok ibu, tengok ayah, tengok kawan-kawan, tengok semua? Dia kata, saya tak. Kenapa begitu? Tuan-tuan, kita yang tengok filem Ibu Mertuaku pun rasa, apalah bodoh dia kasih selamat. Sudah dicelik, dipejamkan semula, dipucuk di mata, ruginya. Budak ni tak ada langsung. Maka kata si penemu ramah itu, kenapa adik? Kenapa adik tak nak? Dia kata, tuan, dalam keadaan saya buta, saya boleh belajar Quran. Saya boleh pergi ke rumah syaikh saya boleh menghafal Quran, boleh baca Quran. Saya khawatir dalam nanti kalau mata saya celik, saya sudah tidak mahu lagi membaca Quran, saya sudah tidak lagi mahu menghafal Quran, kerana saya leka melihat itu dan ini. Subhanallah. Menangis penemu ramah itu. Subhanallah. Ya benar. Kadang mata kita yang celik ini, kita melihat dan memandang yang haram lebih banyak daripada melihat yang halal. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dua. Sikit lagi habis. Dua. Fokus yang kedua saya nak ajak tuan-tuan kepada, dalam ayat yang keempat dalam surah ini Allah menyebut, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dalam pada itu sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Hanya ayat yang keempat ini sahaja Allah menceritakan azab buruk kepada orang kafir. Ayat yang kelima dan seterusnya menceritakan tentang nikmat ahli-ahli syurga. Subhanallah. Soalan, kenapa hanya satu saja cerita tentang akibat buruk kepada orang kufur, sedangkan lepas tu semua ayat nikmat? Ini nak menceritakan bahawa satu signal rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Satu je ayat balasan, lepas tu semua cerita ayat syurga. Tuan-tuan nak rasa lazatnya kehidupan dalam syurga, boleh baca ayat ini, boleh baca surah ini. Allah memperlihatkan macam-macam nikmat dalam syurga. Cuma kadang bila kita baca, kita terbayang, syurga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Walaupun mata kita membayangkan, memandang sedemikian, kita kata ini syurga, syurga lebih daripada itu. Telinga kita dengar kesedapan syurga lebih daripada itu. Begitu juga hati kita kadang terfikir, terbayang kesedapan syurga yang kita baca, kita dengar, lebih daripada itu akan nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kata orang, kalau nak melihat syurga dunia, pergi ke Pulau Pipi, Krabi. Anak pun pergi. Betul lah syurga. Syurga Lempang. Itu syurga orang pasir, tetapi neraka bagi orang beriman. Syurga Lempang, syurga Allah yang kami.
Memang indah, cantik. Rupanya muka buminya itu dikatakan syurga, bukan pengunjungnya. Ya Allah, ya Tuhan, indahnya. Satu hari saya menjadi pembonceng. Sebelah saya seorang syekh daripada Syria. Dengan bangganya saya tunjuk, syekh, ini adalah air terjun. Cantik kan? Syekh kata kat saya, kalau ini pun sudah anda kata cantik, bayangkan dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malu. Itu saya pun pujuk diri. Saya kata, syekh, saya minta maaf. Kerana hari ini saya bawa syekh naik kereta saya kereta buruk. Syekh kata kat saya, takkan bersedih wahai anak. Kereta yang buruk ini lebih baik daripada naik himar sejarah. Saya malu lagi. Kerendahan orang berilmu berbeza. Sebab itu Allah jadikan tuan-tuan semua orang yang berilmu di hadapan saya. Maka jadilah ilmu itu pengimbang dalam hidup. Jika kita tersalah, itu biasa. Tetapi orang yang bersalah, dia kena return cepat. Anak ini terpesan sebelum pengakhiran tadabbur kita ini. Satu, berkata orang saleh, setiap hari pasti kita akan menempuh 4 kali. Setiap hari. Pertama, anda akan menempuh nikmat Allah setiap hari. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan nikmat Allah? Kita tak punya pilihan, melainkan kita kena merapatkan kesyukuran kita kepada Allah. Tak punya pilihan dah. Setiap hari anda akan menempuh. Yang kedua, ujian Allah. Kecil atau besar, anda pasti akan ditempuh atau menempuh ujian Allah. Kecil atau besar, terpulang, keluar daripada surau, cari kasut tak jumpa, itu ujian Allah. Yang paling tekanan, jumpa satu hilang, lagi tekanan, itu ujian Allah. Jika anda dirasakan dengan ujian Allah, apa pilihan kita sebagai hamba Allah? Tak punya pilihan lain melainkan kita tabah dan kita sabar atas ujian. Setiap orang ujian mengikut standar Tuhan. 3. Setiap orang Allah bagi peluang ketaatan kepada dia. Datuk-datuk, tuan-tuan semua, sekarang kita sedang baca Quran. Sekarang kita sedang berada dalam surau ini. Nah, rasakan ketika kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah, rasakan inilah anugerah Allah kepada kita. Di saat orang lain barangkali tak dapat nak bersama kita kerana hal lain, tapi Allah bagi ruang kepada kita. Rasailah nikmat Allah, anugerah Allah kerana kita sedang melakukan ketaatan. Keempat, setiap orang Allah anugerahkan kepada dia kemaksiatan. Nak tak nak, kadang-kadang tak dapat nak elak. Anda bagi contoh benda yang mudah. Ini handphone ada buruk, tak maaf. Terkadang nak tengok apa tafsir surah Isa ni, sekali terkeluar gambar Korea. Orang tengok flip-flop benda terkeluar. Tuan-tuan, ketika itu kita menghadapi dilema. Nak buang nanti tak cari payah, nak kekal takut dosa. Kadang kemaksiatan datang tanpa diundang. Apa pilihan ketika itu, wahai tuan-tuan? Kita tak punya pilihan, melainkan kita kena kembali kepada Allah beristighfar. Dan jika besarnya dosa itu, tidak membadai hanya ungkapan istighfar. Kita kena istighfar atas istighfar. Kita kena jazamkan hati agar kita tidak lagi mahu mengulangi yang sedemikian. Yang terakhir, datuk-datuk, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebut dalam ayat ini, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura
Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, ayat yang seterusnya. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu. Jadi engkau memberi tempoh kepada orang yang menentangmu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur ingkar. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah dengan lidah dan dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam sembahyang pada waktu pagi dan petang. Ayat ini moralnya adalah kita kena sabar atas dugaan. Kadang kita nak baik, ada je dugaan, ada saja. Tuan-tuan, hidup ini kadang baik pun orang kata, jahat pun orang kata, semua orang kata. Cuma kita letak perkataan baik itu di satu tempat ikut standar baik yang telah ditentukan oleh syarak, itu yang tepat. Ada orang baik, ada orang tu ada seorang staf tak datang buku baik. Dia kata orang pun tidak, dia maki orang pun tidak, dia pukul orang pun tidak. Semua tidak. Sembahyang tidak, puasa tidak, semua tidak. Ada. Tapi kalimat itu bukan standar syarak tau. Kita jadi baik, kita tunduk dan kita yakin bahawa kehendak kita ini pasti ada dugaan. Kita belajar sirah Nabi kan, Nabi daripada lahir sampai Nabi remaja, Nabi memang baik. Semua orang kata Nabi baik. Tak ada yang kata Nabi tak baik. Syekh Al-Amin lagi, bila Nabi menghadapi cubaan, bila Nabi baik dan Nabi cuba membaikkan orang, pasti anda akan menerima cabaran dan ujian. Ya, tambah-tambah tuan dan puan integriti lagi. Tuan yang dirahmati oleh Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ingatlah Allah dengan lidahmu, dengan hatimu, di dalam sembahyang, di luar sembahyang. Anda nak pesan 3 zikir, jangan lupa. Kalau anda tengah bekerja sekalipun, anda sibuk macam mana, 3 zikir, tak perlu sangat. 3 zikir bukan. 1 zikirnya ialah Astaghfirullah. Anda ada tekanan kerja, anda ada tekanan orang rumah, anda ada tekanan suami, Astaghfirullah. Jangan memikirkan. Lagi banyak, lagi banyak. Yang kedua, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi tertekan, lagi banyak. Orang lain tak boleh ubah hati anda. Orang lain tak boleh merubah hidup anda, malaikat anda lah yang boleh merubahnya. Sakit, pergi jumpa doktor. Doktor itu hanya membantu, tapi doktor yang sebenar adalah kita. Berselawatlah banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tahlil. La ilaha illallah. Semua itu tak dapat menyamai standar zikir yang paling ideal dan ulum. Apa dia? Baca Quran. Baca Quran lah paling berada di ranking yang teratas. Wa minal laili fasjud lahu wastabihhu lailan qawila. Dan dengan keadaan apa pun mereka, maka pada sebahagian daripada waktu malam sujudlah kepada Tuhan dengan mengerjakan sembahyang. Dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan sembahyang tahajud, dan pada sebahagian yang panjang daripada waktu malam. Malam ini malam 25 Ramadan, malam 10 yang terakhir daripada Ramadan. 10 malam terakhir adalah antara malam terbaik yang Allah jadikan untuk kita. Malam ini kita berazam supaya meletakkan diri di hadapan Allah, meninggalkan seluruhnya di belakang. Ada isteri kejutkan, ada anak kejutkan, namun kita solo untuk meletakkan diri bertahajud
mengangkat tangan, menzahirkan kekurangan dan kenafikan diri. Kita masuk Ramadan dengan dosa yang mungkin tak ada siapa boleh nafi. Dengan kepelbagaian amalan dalam Ramadan, mudah-mudahan dia membakar dosa-dosa kita. Aduh. Iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu nak minta apa, minta kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong pada Allah. Suami boleh gembirakan kita. Isteri boleh membahagiakan kita. Anak-anak boleh mendampingi kita. Ia benar. Namun sampai satu waktu dan ketika kita akan pergi solo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasakanlah kesoloan itu ketika kita di dunia, dengan menzahirkan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bersungguh, akhir kalam saya mengungkapkan ucapan semoga merasai kenikmatan beribadat di siang Ramadan dan di malamnya, dan doa-doakanlah kita secara kolektif agar semua ini nanti menjadi saksi. Semua ini akan mendampingi kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat Quran yang kita baca ini menjadi hujjah, bukti kita pernah menyentuhinya. Dan bukan hujjatun alaika, hujjah kerana kita tak pernah menyentuh dan membaca. Na'udzubillah min dzalik. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas keputusan sebagai pendampur yang tidak seberapa begitu. Namun di sudut hati saya mendoakan agar kita ini seperti mana kita berkumpul sekarang dalam rumah Allah ini, begitu juga nanti di akhirat kita dikumpulkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga Allah itu luas, seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan seluruh umat Islam diizinkan dengan rahmat Allah masuk ke dalamnya. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.